Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak memasang Microsoft Edge dan menggunakan Microsoft Education dalam pendidikan. Okey, seperti mana yang kita tahu, bahawasanya zaman sekarang pendidikan sangat berkembang pesat dan pendidikan dengan menggunakan capaian internet ataupun secara maya memang sangat diperlukanlah pada zaman sekarang. Jadi dengan pelantar Microsoft Education yang disediakan oleh Microsoft.com, dan kerajaan Malaysia telah dapat kerjasama dengan Microsoft untuk pendidikan di Malaysia. Jadi sebenarnya Microsoft ni jauh lebih berinteraktif lah daripada mana-mana yang lain yang pernah kita gunakan. Okey, jadi hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan Microsoft Education dalam pendidikan dengan menggunakan Microsoft Edge yang baharu. Okey, lambang Microsoft Edge ni adalah lambang baharu. Okey, yang sebelum ni semuanya adalah yang lama lah. Ini yang terbaharu dan dia lebih baik dan lebih stabil. Kita boleh jadikan dia sebagai default web browser kita lah. Lepas ni kalau kita nak menggunakan Microsoft Education dalam pendidikan kita. Okey. Jadi mula-mula sekali macam biasa kita kena install lah dahulu. Okey, Microsoft Edge ni dia yang baru ni dia tak ada lah dekat sini kan. Jadi kita kena install terlebih dahulu. Kita search sahaja Microsoft Edge. Okey. Kita search Microsoft Edge dan dia akan bawa sini lah. Download now. Okey, Microsoft Edge ni boleh gunakan kepada mana-mana Windows, tapi dia lebih optimum bila kita menggunakan Windows 10. Okey, yang ni alright, mana-mana yang berkaitan kita boleh klik terus dekat sini, ataupun kalau kita nak pergi dekat dia punya web iklan dia, kita boleh pergi terus dekat sini lah, the better web browser for Windows 10. Okey, sebab saya menggunakan Windows 10. Ataupun kita boleh terus sahaja cari yang dia tulis microsoft.com/nus/edge. Okey, jadi kita klik lah. Okey, dia akan keluarkan laman pendahulu macam ni. Okey, ini adalah laman pendahulu dia. Jadi kita pun klik lah download for Windows 10. Okey, jadi ni dia punya terms and condition. Tak ada masalah lah. Okey, jadi accept and download. Your download will begin shortly. Jadi kita pun save atau run mana-mana boleh. Kalau kita menggunakan Google Chrome untuk download, kita tak ada pilihan lah. Dia akan terus download dekat bawah ni. Lepas dah download, kita boleh terus run. Okay, so kalau menggunakan Microsoft Edge yang lama ni, kita boleh terus run lah. Run maksudnya dia tak simpan dekat dalam komputer lah. Kita tunggu dia download juga. Kalau dia tak download, memang tak boleh run kan. Okay, kita tunggu dia download. Jadi ni kita close. Kita tunggu dia download. Okay, jadi tengah download. Kita akan dapat dia macam ni lah kan. Jadi kita download Microsoft Edge. Sekejap je sebab dia tidaklah begitu besar. Dia hanya update daripada Windows Edge yang lama. Okay, alright, dah siap. Close and continue. Kita pun closing. Yang tadi Microsoft Edge yang kita buka, kita closing. Kemudian kita pun install lah yang baru ini. Okay, kita install. Nampak lambang dia mesti lambang E yang macam ni 3D. Ini lambang yang terbaru lah. Okay, jadi fetching your signing in with saya punya yang lama, Microsoft Edge yang lama tu. Okay, gunakan akaun peribadi. Okay, kita sync lah terus. Get started. Okay, next. Yang ni your browser data across all your sign in device using nizamgtz.com. Ini saya punya akaun Microsoft yang personal. Jadi next je lah dulu. Okay, improve personalization ni yes. Dan okay, so yang ini adalah akaun personal saya lah. Jadi bagaimana kita nak menggunakan dengan ID KPM yang baru, kita boleh tukar add a profile. Kita add.
kita boleh sign in to sync data. Gunakan kita punya work or school account macam saya dah ada. Kalau tak ada kat sini, kita kena klik work or school account. Inilah. And then kita continue. Right. Boleh tak? Dah keluar. Biasa dia akan masukkan password dan dia akan pergi kepada Google. Kalau tak ada, sekejap saya cuba keluar dahulu. Saya cuba keluar dahulu yang ini. Sign out dahulu. Kita cuba ni menggunakan account yang katalah saya klik kat sini, work or school account assigned by your organisation. Dan kita masukkan lah. Masuk yang sama je. Harap-harap dia tak konflik lah kan. At moi-dl.edu.my. Jadi kita kalau boleh kita hafal lah lebih baik. Bila kita selalu guna nombor ni, kita boleh hafal lah kan. Dia akan keluar paparan Google. Bila keluar paparan Google ni, kita masukkan ID yang sama. Jangan masukkan yang lain, jangan create account, jangan letak nombor telefon, semua tak boleh. Mesti gunakan ID yang sama yang dibekalkan. Jadi itulah saya kata, kalau baik kita boleh hafal lah. Next. Kemudian kita masukkan password dan kita sign in. Biasanya akan ada ni lah, to finish. Alright. Jadi yang ini biasa kita boleh baca lah tulisan dia. Bukan yang pelik-pelik sangat. Tapi ni adalah fail gambar yang mana Microsoft ni dia tak nak robot yang login. Sebab sekarang banyak hackers kan. Tak naklah ada hackers yang hack. Salah pula. Ada caps lock ke? Salah. Cuba lagi. Betul tak password ni? Jadi kalau password salah memang tak boleh masuk lah kan. NIABBIT. Betul tu? Betul kot. Betul. Jadi dia akan masuk kan. Tada. Kita boleh sync lah. Sync maksudnya semua yang berkaitan dengan Microsoft dekat sini dia boleh sync apa yang berkaitan dengan kerja yang ada dekat kita punya profile yang ini, dia akan sync ke dalam Microsoft Edge. Jadi kita tak ada masalah lah yang banyak kan. Jadi bagaimana kita nak menggunakan Microsoft dalam pendidikan? Mula-mula sekali kita pergi dekat URL bar. Yang ini adalah URL bar. URL bar ni kita type office.com. Ingat office je, office.com. Type office.com, dia akan keluar laman macam ni lah. Kita pergi kepada sign in dan kita masukkan maklumat akaun kita ni. Biasa bila kita dah sign in dekat sini, dia dah keluar dah kat sini kan. Kita klik sahaja dan dia dah masuk. Mudah je kan. Alright, bila dia dah masuk, kita pergi kepada Teams. Yang biasa digunakan adalah Teams lah. Jadi Microsoft Teams ni dia lebih kurang macam Google Classroom lah. Sama je, dia ada pelbagai add-on untuk kita boleh gunakan dalam pendidikan. Bukan sekadar video conference lah kan. Takkan kita nak mengajar pelajar kita dengan video sahaja. Tapi kalau pelajar yang ada masalah capaian internet dan sebagainya, memang tak boleh nak view video conference. Kita boleh gunakan YouTube dan sebagainya kan. Kita boleh rakam perbualan dan sebagainya dan kita letakkan dekat Teams. Tapi kalau pelajar tu bermasalah nak login Teams, ada cara lain lah. Kita ajar dia untuk menggunakan office.com sahaja. Jadi kita pun klik pada connected to Windows. Jadi kita masuk kepada Microsoft Teams. Microsoft Teams ni dia adalah dia menggunakan sistem yang RT, real time. So real time ni dia akan sentiasa refresh.
Jadi kalau internet lambat dan sebagainya, dia akan bermasalah. Okey, jadi kat sini kita boleh get the Windows app untuk kita download dan pasang ke komputer kita, ataupun kita gunakan web app instead. Okey, kalau kita tak nak ada banyak sangat software dekat dalam komputer kita, kita boleh gunakan web apps instead. Okay, kita klik right, ni kita dah ada lah. Yang ni kalau turn on, dia akan sentiasa ada. Allow ni akan ada sentiasa lah. Dan biasa kalau saya tak suka nak on benda ni, dia mengganggu kehidupan kan. Jadi saya close lah, tak bagi. Okay, baik. Jadi Microsoft Teams ni, ini adalah kelas-kelas cikgu ataupun ruang untuk guru-guru dalam satu office. Ibarat macam satu pejabat maya lah, office, digital office kepada kita ataupun kelas digital. Okay, jadi hari ni saya nak tunjuk bagaimana kita boleh create Teams. Okay, create Teams dengan cepat menggunakan Microsoft Edge sahajalah kan. Dia lebih stable lah. Sebab bila dia menggunakan real time ni, dia perlukan web browser yang stable. Kalau tak stable, memang dia akan fail. Dia akan gagal untuk load masuk. Akhirnya bila 3 kali tak boleh, dia akan kata ada masalah. Itulah masalah kepada benda ni lah. Jadi kita klik pada ini dipanggil kita punya taskbar pada Microsoft Teams punya taskbar. Yang atas ni adalah dia punya apps. Sama je macam Google ada 9 dot. Okay, bila kita klik pada 9 dot, dia akan keluarlah apps. Ni apa yang kita ada atau kita biasa guna. Yang selain daripada tu, kita kena klik pada Office 365. Yang bestnya account dengan apa ni, Microsoft ni, account KPM ni adalah account yang education yang berbayar, tapi kita tak bayar lah. Semua kerajaan Malaysia telah bayar. Okay, dia menyediakan Office 365, maksudnya kita boleh edit Word, Excel, PowerPoint, okay, dan sebagainya. Ada juga Outlook dan sebagainya. Secara atas talian sajalah. Menggunakan Microsoft Edge ni tak perlu nak install. Kita boleh type dekat atas talian saja dengan menggunakan web browser ini sahajalah. Okay, baik. Jadi kita klik pada Teams. Okay, sorry. Sebelum tu saya tunjuklah. Kalau activity ni adalah feed apa sahaja yang di komen dan sebagainya pada pada Teams kita. Kalau activity ni apa yang kita buat lah. Kita boleh tengok. Okay, saya dah masuk tutorial kepada pelajar kan. Ni pada kita boleh filter. Nak filter, nak cari apa? Katalah tumbuhan. Tumbuhan ada tak? Tak ada. Okay, dia tak apalah kan. Sebab aktiviti ni orang survey, kita boleh tengok lah apa yang berlaku kan. Alright, jadi ini sebab dia pergi pada aktiviti pada Teams yang pertama lah yang saya buat. Okay, baik. Bagaimana cara kita nak berinteraksi kan dengan baik dengan pelajar, dengan rakan sekerja dan sebagainya. Kita menggunakan Microsoft Teams, kita boleh chat. Okay, ini percubaan hari tu saya buat. Ini saya mesej pelajar, kita menggunakan chat sahaja. Okay, jadi pelajar akan dapat dekat telefon mereka lah. Jadi sebenarnya Teams ni juga kita boleh linkkan dengan telefon bimbit kita dan kita boleh call macam WhatsApp call. Okay, kalau tak tahulah yang masa akan datang di Malaysia ni macam mana, sebab kalau dekat Amerika Syarikat memang dia akan connect dengan nombor telefon dan boleh call terus kepada mana-mana telefon tanpa internet. Okay, dengan cas yang disediakan oleh telefon punya service provider lah kan. Okay, baik. Kita tekan pada Teams. Teams ni adalah semua Teams yang kita boleh buat lah. Kita boleh chat. Teams ni maksudnya kelas. Macam ni adalah Teams guru yang saya buat kan. Geng lepak-lepak. tak ada orang pun. Saya ni percubaan sahaja. Saya seorang sahaja dalam ni. Okay. Geografi, PJ 31, K dan H. Okay. Jadi adalah contohlah.
Jadi contoh kat sini juga kita boleh terus check assignment. Ada assignment yang dihantar, dah disemak atau belum. Okey. Jadi assignment yang saya dah suruh pelajar buat ialah dekat sini lah, Geografi PT3 SMKCC. Okey. Jadi ni saya dah assign, ni tak ada assign, hanya 5 sahaja yang hantar. Okey, PKP ni memang pelajar pun ber-PKP sekali lah kan. Okey. Jadi kita boleh lihat kan, kalau kita berada dekat makmal komputer, kita boleh terus je pelajar buat ni, hantar 12 jam lewat, ni hantar 14 jam lewat, kita boleh lihat lah. Ini lihat tapi tak hantar, tak tahu buat ke tak kan. Jadi kat sini markah yang telah ada, dah ada lah, satu je daripada 19. Dan kalau soalan yang menggunakan long essay, soalan-soalan panjang, kita soalan-soalan panjang ni kita kena bagi markah. Jadi markah ni belum tambah markah essay lah. Kita boleh buat rubrik dan sebagainya dengan menggunakan Microsoft Class Notebook. Okay, kemudian lah kita tengok. Okay, cut story short, kita pergi balik kepada, sebelum tu kita pergi pada more added apps. Sebenarnya kita boleh add berbagai icon ataupun apps pada taskbar kita. Kita boleh letak edu, class, notebook. Okay, jadi contohlah, kita boleh letak edu staff notebook kan. Kita boleh letak balik assignment. Okay, ni ada, dah sedia ada dan sebagainya. Kita boleh letak zoom. Okay, right, zoom pun boleh joinkan dengan Microsoft Teams, tak ada masalah. Okay, cuma saya ingat Hangout ada tak? Hangout kalau ada, dia lebih simple lah. Tak ada tak ada. Google Analytics ada. Google Meet Google Meet ada tak? Tak ada. Okay, jadi ni semua tak ada lah. Yang ada adalah apps yang lain macam ni, Chronify, Calendar Connector, dia connectkan dengan yang lain lah kan. Okay, tak apa, ni kita tak payah ambil tahu sangat. Dan ada pelbagai apps pendidikan yang ada pada Teams ni. Okay, pendidikan ke dan sebagainya lah. Contoh kita nak gunakan Zoom pun boleh, ataupun kita gunakan meeting dekat Teams sahaja pun boleh buat video conference, tak ada masalah, tanpa Zoom. Okay, calendar board ada. Alright, kalau kita banyak gunakan Power Apps ni untuk mobile lah, untuk buat aplikasi pada telefon bimbit kan, gambar, GitHub, Evernote, semualah pelbagai. Ada banyak sangat. Okay, kalau yang biasa kita boleh cari education macam Wakelet. Kita boleh pasang terus Wakelet ni. Kita boleh klik lah, boleh add to team. Okay, search a team or channel name lah. Jadi katalah 3H, saya nak 3H. Tak ada, saya dah tukar pada geografi. Geografi PT3. Okay, jadi kita set up a tab. Akan keluarlah Wakelet kat sini. Jadi kita pun boleh gunakan terus. Kita pun pastekan URL kat sini, dan Wakelet tersebut akan berada pada tab Teams kita. Okay, tak apa. Jadi kita pergi pada Teams, kita klik pada Teams dan kita join or create Teams. Dan kita create team kat sini lah. Kita create teams. Ni ada banyak public teams yang dibuat oleh sekolah-sekolah lain, yang mana akaun KPM ni untuk semua satu Malaysia guna. Okay, jadi kita boleh join digital learning kan. Ni semua urusan SSDM. Banyak sekolah yang dah buat lah Team Session 3, tapi kita tak gunalah yang ni kan. Kita gunakan kita punya sendiri. Kita create team. Okay, bila kita create teams, katalah untuk pelajar, kelas, discussion, group project, assignment. Okay, namakan. Kata yang tak ada lagi ialah kelas 2. Okay, macam nak sayang. Okay, sekejap sayang. Okay, jadi 2K geografi tahun 2020 lah. Okay, and then kita klik next. Okay, jadi student kita boleh add lah.
type je nama. Siapa pelajar 2K, contohlah Tesseria kan. Saya ingat nama bapak dia. Tesseria, T-H-E. Tesseria ya ke? Okay, type nama panjang sikit. Asal Syria. Anna. Dia sebenarnya kena type panjang sikit lah nama dia. Sebab satu Malaysia gunakan yang sama. Siapa ya? Pelajar 2K. Dia 2K. Sekejap. Tak apalah, yang ni kita boleh katalah saya add Tan. Yalah, Lek Han. Okay ni. Jadi kena pastikan nombor ni betul, sama dengan dia punya ID sudah ada. Jadi ataupun kita boleh search ID m/ bla 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 kan, dia akan keluar lah. Tak payah tulis @MOE tu. Misalkan sebenarnya ID ni adalah nombor pelajar pada APDM. Jadi m- nombor APDM. Okey, katalah saya add ni seorang dulu. Okey, jadi kita close. Sebelum tu kalau kita nak add cikgu-cikgu lain pun kita boleh type macam lah. Katalah letak cikgu form tu Nurul, Nadia kan. Atau lepas ni kita buat satu kelas untuk satu tingkatan pun boleh. Tak ada masalah. Kita klik, jadi kita add. Cikgu dah masuk dah. Seorang lagi cikgu Lim Huisan. Okay, Lim Huisan kita add. Right, and then kita close. Baik, tada, kita dah ada kelas satu Teams. Okay, bila kita klik pada Teams ni, dah ada satu lagi kat sini lah. Okay, jadi bagaimana kita nak customize kita punya Teams? Yang pertama sekali, kita boleh tukar, edit pada gambar ni. Kita gunakan ikon yang memudahkan kita mencari. Okay, primary, secondary lah kan. Kita nak subjek, geografi tak ada, matematik adalah. Kalau matematik, simbol dia lain. Macam tu. Kalau physical education, simbol dia lain. Ada Wisel apa semua. Okay, kalau sains, simbol dia lain. Kalau sains sosial, ya? Nak wet? Okay. Fine. Okay, jadi selepas tu katalah kita ambil ni lah, form tu belajar apa. Boleh lah, ambil daun. Asal nak ni ya? Okay, and then kita update. Ya. Okay, scroll ke bawah, update. Ni. Okay. Baik, seterusnya bila kita dah gambar dah keluar, kita juga boleh edit balik lah nama ni kan. Katalah saya nak buat Teams ni untuk semua tingkatan. Geografi tingkatan 2. Jadi semua cikgu saya dah letak tingkatan 2. Semua pelajar pun kita boleh letak update lah. Okay, jadi kita dah boleh post kat sini. Katalah kita nak buat satu announcement. Jadi selamat datang ke kelas geografi tingkatan 2. Okay, semoga semua pelajar boleh mengulang kaji bersama-sama di kelas ini. Okay, titik. Jadi kita nak jadikan ini announcement, kita boleh pergi pada format ni. Pergi pada format. Kemudian kita klik pada new conversation ni, kita klik anak panah ni, kita pergi pada announcement. Jadi kita dah datang, type a headline, kelas geografi tingkatan 2. Okay, jadi kita boleh letakkan dia punya illustration atau upload image. Saya biasa tak illustration sahaja sebab kita malas nak carilah yang lain kan. Gunung Ganang ke Tak Naga pun boleh kan, announcement ni pun boleh. Okay, katalah kita gunakan Gunung Ganang. Okay, done. Tu, tada. Dan ni belum post lagi. Bila kita nak everyone can reply ataupun you and moderator sahaja yang boleh reply. Maksudnya saya dan guru lain sahaja, tapi kita nak semua boleh reply lah. Everyone can reply. Okay, post in multiple channels. Tak payahlah, kita nak satu channel sahaja kan. Kita boleh ubah. Kita boleh besarkan ke tulisan ni. Okay,
Kita boleh sederhanakan ke, kecilkan ke kan. Besarkan balik. Alright, kita boleh jadikan dia heading 3. Subheading tak payah lah kan. Tak payah. Biarkan sahaja. Dia tak kacau kat situ kan. Okay, kita boleh ubah warna tulisan. Kita boleh jadikan dia besar. Kita boleh jadikan dia italic. Underline dia. Okay, nak cancel pun boleh. Okay, kita nak highlight colour. Katalah colour kuning pun boleh. Kita nak tukar warna tulisan pun boleh. Highlight kuning, tulisan biru. Macam pelik je kan. Dan kita pun send. Jadi semua pelajar boleh lihat announcement pertama. Jadi kat sini pun kita boleh type berbagai benda lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, untuk penggunaan Teams ni, kita ada banyak tab kat atas ni. Kita boleh upload file kat sini. Ataupun kita boleh buatkan satu, tak ada lagi lah kan, sebab kita baru sahaja buat kelas ni. Kita boleh buatkan kelas notebook. Okay, jadi untuk yang terakhir hari ni kita nak buat kelas notebook. Bagaimana kita nak buat satu kelas notebook? Notebook ni dia suatu macam buku nota yang tersusun, yang mana dia share dengan semua pelajar, semua guru dan sebagainya lah. Jadi dekat sini juga boleh buat assignment, boleh buat kelas collaboration punya kerja. Okay, boleh buat sendiri homework punya kerja, hantar kepada kita dan sebagainya. Itu kita akan belajar kemudian lah, sebab OneNote ni banyak cerita dia kan. Pasang saja dahulu. Jadi kita klik pada set up a OneNote class notebook. Okay, kita pilih blank notebook lah. Blank notebook ni dia akan ada 3: collaboration space, content library dan student notebook. Okay, kita klik next. Right, kita boleh tambah sini lah. Handout kita boleh ubah kepada nota iringan ke. Katalah nak tukar pada bahasa Melayu pun boleh. Nota kelas. Nota topik ke. Nota topik ke. Ni kerja. Rumah. Ni kuis. Sekejap sayang. Kita boleh juga nak tambah section pun boleh. Sekejap ayah ni. Aisyah buka. Okay, jadi kita create. Okay, bila kita create, dia akan keluar kelas notebook ready. Okay, kita tunggulah sampai dia buatkan untuk semua pelajar. Jadi kalau pelajar baru kita add pun, dia akan ada kelas notebook yang sama. Okay, dia akan buatkan kelas notebook. Okay, ini adalah kelas notebook. Welcome to kelas notebook. Kita boleh baca lah kat sini. Student notebook, content library, collaboration space. Kita klik kat sini, ada semua pelajar lah. Ni saya baru tak seorang kan. Kalau ada 100 orang lah. Nama akan keluar sini. Dan yang seterusnya nanti kita akan belajar bagaimana cara kita boleh control kelas notebook ni, supaya kita boleh buat pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan Microsoft Education sahaja. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh komen lah kepada kepada saya punya playlist YouTube ni. Sekian pada video ni. Sekian, terima kasih.